Selamat pagi dan selamat datang ke peringkat akhir pertandingan bahas 4PM 2024 peringkat sekolah menengah bersama pengacara anda, Nurul Ain Harun. Selamat pagi dan salam hormat kepada warga Dewan sekalian. Selamat datang kepada tetamu kehormat kita, Dr. Wan Rizal. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Salam hormat saya ucapkan kepada warga Dewan sekalian. Terima kasih sekali lagi kerana sudi hadirkan diri untuk menonton bahas 4PM peringkat akhir 2024 peringkat sekolah menengah. Inilah usaha tahunan yang dianjurkan oleh 4PM untuk memupuk penghargaan dan penguasaan bahasa Melayu di kalangan generasi muda. Sebagai salah satu program teras 4PM, bahas 4PM bukan sahaja bertujuan untuk mempromosikan bahasa ibunda, malah dijadikan sebagai sarana untuk memupuk kemahiran pemikiran kritis dan inovatif demi memacu pembangunan belia di Singapura. Melalui siri perbahasan ini, 4PM menggembeling tenaga untuk membangunkan komuniti belia yang berani membentangkan dan mempertahankan pandangan dengan yakin demi mewujudkan komuniti belia yang berwibawa dan berkepemimpinan. Yang menariknya warga Dewan sekalian, pertandingan ini merupakan satu-satunya siri perbahasan Melayu di peringkat nasional yang dianjurkan untuk pelajar-pelajar sekolah menengah di Singapura sejak perasmian Akademi Bahas 4PM pada tahun 2016. Tahniah 4PM. Jadi sepanjang pertandingan tahun ini, sebanyak 22 pasukan telah bersaing untuk melayakkan diri ke peringkat akhir. Natijahnya, kita bakal menyaksikan para pelajar dari Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah dan juga institusi St. Joseph membentangkan hujahan masing-masing. Adakah Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah yang akan pulang sebagai juara? Agak lemah ya sekali lagi. Adakah Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah yang akan pulang sebagai juara? Ataupun institusi St. Joseph? Nantikan bersama kami bagaimana kedua-dua pasukan mengupas mauduk yang dibentangkan. Sebelum tirai perbahasan dibuka, izinkan saya mengalu-alukan kehadiran tetamu kehormat kita pada hari ini. Selaku anggota Parlimen GRC Jalan Besar Kolam Air, Dr. Wan Rizal Wan Zakaria. Selamat datang, Doktor. Sudah sarapan? Belum lagi. Beliau diiringi oleh Yang di-Pertua 4PM, Encik Nasar Muhammad Zain. Timbalan Yang di-Pertua 4PM, Encik Syed Faizal Syed Ismail. Pengarah Eksekutif 4PM, Encik Didi Sazli Ismail. Dan akhir sekali, Pengerusi Akademi Bahas 4PM, Encik Kamal Ashraf. Kami juga ingin mengalu-alukan kehadiran panel penilai juga dan warga Dewan sekalian. Majlis juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas tajaan dan sokongan daripada Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu MLLPC. Bersama kita pada hari ini Puan Rabia Rahman. Bagi menyerikan gelanggang perbahasan pada hari ini, mari kita saksikan video trailer untuk acara hari ini.
bagi anak dara. Di bawah sarang burung tempur, semangat Aljunied kembali membara. Menanam niat menjadi juara. Tak gentar walau dicabar. SJI Ora et Labora. Tanpa membuang masa lagi, mari kita semua mempersilakan para finalis Bahas 4PM 2024 untuk ke gelanggang. Warga Dewan sekalian, berdiri di sebelah kanan saya ialah pasukan Madrasah Aljunied Al-Islamiah yang diwakili oleh para pembahas Anis Madiha binti Muhammad Hafiz, Arinal Haq binti Muhammad Zuhal, Muhammad Suhail bin Sulaiman dan Darwish Hashim selaku pembahas simpanan. Berdiri di sebelah kiri saya pula pasukan institusi St. Joseph yang diwakili oleh para pembahas Ariel Aiman bin Norisman, Amir Hamzah bin Shahbudin, Mario Sebastian dan akhir sekali Aurelis Panantes selaku pembahas simpanan. Dipersilakan para pembahas untuk mengambil tempat masing-masing. Seterusnya, ingin saya mempersilakan pengerusi majlis dan penjaga masa peringkat akhir Bahas 4PM 2024 peringkat menengah, Puan Istinara binti Muhammad Rizal dan Puan Nur Ifka binti Hazli. Saya akan serahkan majlis ini kepada Puan pengerusi kita. Cubaan suara. Baiklah, terima kasih Ain. Salam sejahtera semua. Saya Istinara dan saya amat hargai kepercayaan yang diamanahkan kepada saya untuk menjadi pengerusi Bahas 4PM peringkat akhir bagi peringkat menengah 2024. Sebenarnya saya, Ain dan juga Ifka merupakan alumni Bahas 4PM dan kami bertiga bersetuju bahawa Bahas 4PM memainkan ialah satu landasan asas bagi kami untuk meningkatkan keberkesanan kami dalam bertutur dan berbahas dalam bahasa Melayu. Jadi saya ingin juga mengucapkan tahniah dan syabas kepada kedua-dua pasukan kerana telah berjaya untuk marah ke pusingan akhir bagi Bahas 4PM peringkat menengah. Baiklah, saya pasti bukan saya saja yang gemetar dan juga tidak sabar untuk melihat kedua-dua pasukan bertarung pada hari ini. Sebelum perbahasan dimulakan, izinkan saya untuk membentangkan ringkasan format serta skema penilaian bagi pertandingan ini. Setiap pembahas akan diberi masa berhujah seperti berikut. Pembahas pertama diberikan sebanyak 7 minit. Pembahas kedua dan ketiga masing-masing diberikan sebanyak 6 minit. Hujahan berapi selama 2 minit 40 saat dan penggulung pasukan diberikan sebanyak 4 minit. Setiap pasukan bebas untuk menentukan pembahas bagi pusingan hujahan berapi dan penggulungan dengan syarat pembahas tidak boleh berbahas lebih daripada 2 kali.
Penggulung dan pembahas bagi pusingan hujahan berapi tidak dibenarkan membentangkan isi baharu. Tiada celahan juga boleh diajukan dalam kedua-dua pusingan ini. Demi merancangkan lagi perbahasan pada hari ini, pembahas digalakkan untuk memberi serta menerima sebanyak mungkin celahan. Celahan dilakukan dengan berkata, celahan puan ataupun celahan tuan. Jika anda ingin menolak celahan yang diberikan, boleh dilakukan dengan berkata maaf puan ataupun maaf tuan. Namun, pihak lawan tidak dibenarkan untuk membuat sebarang celahan selepas loceng pertama dibunyikan. Loceng akan dibunyikan sekali 1 minit sebelum akhir tempoh berhujah dan akan dibunyikan 2 kali apabila tempoh berhujah tamat. Tiada markah yang akan diberikan untuk hujahan atau bidasan yang dibuat setelah tamat masa yang diperuntukkan. Pembahas dilarang menyampaikan hujahan yang kurang sesuai dalam konteks masyarakat berbilang bangsa dan juga agama. Akhir sekali, para pembahas dan penonton sekalian diingatkan untuk menjaga etika serta ketertiban sepanjang perbahasan. Para penyokong dilarang berkomunikasi dengan para pembahas. Sekiranya pembahas tidak menurut garis pandu yang telah ditetapkan, saya selaku pengerusi perbahasan boleh mencelah dan memperbetulkan keadaan. Skema penilaian pula adalah seperti berikut. Bagi prestasi sepasukan, berikut adalah bahagian yang akan diberikan perhatian. Pertama, penyampaian hujah. Kedua, isi. Ketiga, hujahan berapi. Keempat, penggulungan. Dan akhir sekali, strategi. Demikianlah beberapa garis pandu bagi perbahasan kita hari ini. Seterusnya, izinkan saya untuk memperkenalkan panel penilai kita pada hari ini. Pertama sekali, pencara adjang Institut Pendidikan Nasional NIE, penulis dan penerbit prolific di Singapura serta pemilik bersama syarikat penerbitan Unggun Kreatif selaku Ketua Penilai Dr. Nurida Kamari. Kedua, penerbit kanan dan penyampai The Straits Times dan Duta Bahasa 2015, Tuan Herianto Diman. Ketiga, guru di Sekolah Rendah Teluk Kurau, ahli 4PM dan mantan pembahas Maktab Rendah Serenggun, Cikgu Nur Hafizah Ismail. Keempat, Ketua Subjek bagi Jabatan Bahasa-Bahasa Ibunda di Sekolah Sukan Singapura, Cikgu Muhammad Faizal Jasman. Dan akhir sekali, pensyarah adjang di Universiti Seni Singapura, UAS, Nafa Fakulti Seni dan Reka Bentuk serta penyelidik bersekutu di Universiti Teknologi Nanyang, Tuan Rimi Mahzam. Kini, izinkan saya melakarkan urutan pembahas kita pada hari ini. Selaku pihak pencadang terdiri daripada Pasukan Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Selaku pembahas pertama dan pembahas bagi hujahan berapi yang pertama ialah Anis Madiha binti Muhammad Hafiz. Selaku pembahas kedua dan juga penggulung sepasukan ialah Arinal Haq binti Muhammad Suhail. Dan yang terakhir, selaku pembahas ketiga dan pembahas bagi hujahan berapi yang kedua ialah Muhammad Suhail bin Sulaiman. Baiklah, pihak penyanggang pula terdiri daripada pasukan institusi St. Joseph. Selaku pembahas pertama dan penggulung sepasukan ialah Ariel Aiman bin Nurisman. Selaku pembahas kedua dan pembahas bagi hujahan berapi yang kedua ialah Amir Hamzah bin Syahbudin. Dan yang terakhir selaku pembahas ketiga dan pembahas bagi hujahan berapi yang pertama ialah Mario Sebastian. Baiklah, jadi mauduk perbahasan kita pada hari ini adalah pelaburan dalam sukan di Singapura bukanlah sia-sia semata-mata. Baiklah, semua sudah bersedia?
Kini saya buka gelanggang perbahasan. Mempersilakan pembahas pertama dari Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah, Anis Madiha binti Muhammad Hafiz. Silakan. Percubaan suara. Peringkat akhir sudah pun tiba. Mauduk diberi selaku pencadang. Wira Al-Junaid mula berhujah. Petah berbahasa penuh gemilang. Salam sejahtera dan salam perbahasan saya hulurkan buat tetamu terhormat Dr. Wan Rizalwan Zakaria, pengurusi majlis, juri-juri yang arif lagi bijaksana, pihak penyanggah yang saya hormati serta hadirin sekalian. Wahai warga Dewan sekalian, tahukah anda bahawa visi 2030 telah dilancarkan oleh Majlis Sukan Singapura pada tahun 2012? Antara tunggak visi ini adalah untuk menjadikan masyarakat Singapura lebih sihat, berdaya bingkas, inklusif dan bersatu padu. Untuk apa visi ini dilancarkan? Tujuan utamanya adalah untuk membina budaya kesukanan dalam kalangan masyarakat Singapura dan bukan sekadar mengejar kemenangan. Tidak dapat dinafikan bahawa pelaburan dalam sukan di Singapura bukanlah sia-sia semata-mata. Melihat kepada peningkatan yang diraih bukan sahaja dari segi kemenangan, tetapi perkembangan ekosistem sukan dan sistem sokongan. Dengan itu, tidak wajarlah untuk kita katakan bahawa pelaburan dalam sukan di Singapura sia-sia semata-mata. Melihat kepada peningkatan yang ada walaupun sedikit. Bak kata peribahasa, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tahan puan. Maaf tuan. Selaku pembahas pertama, izinkan saya memberikan pendefinisian frasa demi frasa. Secara literal, pelaburan bermaksud jumlah wang yang dilaburkan dalam sesuatu usaha dengan harapan mendapat keuntungan. Perkataan sukan pula bermaksud segala kegiatan yang memerlukan ketangkasan atau kemahiran serta tenaga. Bukanlah sia-sia semata-mata pula bermaksud berguna, bermanfaat dan mendapat hasil. Secara kontekstual pula, pelaburan yang dimaksudkan dalam mauduk ini merujuk kepada dana, usaha dan sokongan moral yang diberikan bukan sahaja daripada pemerintah tetapi masyarakat umum untuk membina infrastruktur, kemahiran dan menjalankan program sukan. Sukan pula tidak hanya merujuk kepada sukan fizikal tetapi sukan elektronik atau e-sukan. Bukanlah sia-sia pula bermaksud pelaburan yang dilakukan telah menghasil impak positif kepada masyarakat. Kami selaku pihak pencadang memegang teguh kepada pendirian kami bahawa pelaburan dalam sukan di Singapura bukanlah sia-sia semata-mata. Dengan itu, kami menyokong mauduk perbahasan kita pada hari ini berlandaskan kayu ukur, selagi mana pelaburan dalam sukan di Singapura membawa kepada peningkatan dan perubahan positif kepada negara, selagi itulah pelaburan tersebut bukanlah sia-sia semata-mata. Ingin kami tekankan di sini bahawa setiap usaha merupakan proses berpanjangan yang memakan masa bertahun-tahun lamanya. Hasil tidak boleh diraih dalam sekelip mata sahaja. Dengan itu, setiap peningkatan dan penambahbaikan yang terhasil melalui pelaburan dalam sukan lebih baik daripada tiada apa langsung. Maaf tuan. Peningkatan dan perubahan positif boleh dilihat dari aspek 4P, penggalakan gaya hidup sihat, pembentukan masyarakat yang inklusif, peningkatan dalam prestasi sukan negara dan pembangunan ekonomi melalui sukan. Selaku pembahas pertama, ingin saya jelaskan tentang penggalakan gaya hidup sihat. Para hadirin sekalian, pelaburan dalam sukan di Singapura bukanlah sia-sia semata-mata melihat pada impaknya terhadap amalan gaya hidup sihat dalam kalangan penduduk Singapura. Menurut laman Kementerian Kebudayaan dan Masyarakat dan Belia MCCY, teras sukan Singapura adalah untuk menggalakkan orang ramai untuk hidup lebih baik melalui sukan. Atas sebab inilah pemerintah Singapura meneruskan pelaburannya dalam sukan. Ternyata pelaburan melalui gerakan tersebut membuahkan hasil, wahai warga Dewan sekalian. Menurut Menteri MCCY Encik Edwin Tong, Singapura telah melihat peningkatan kukuh dalam penyertaan sukan dalam kalangan rakyat Singapura.
Active SG, sebuah gerakan kebangsaan untuk sukan telah dilancarkan pada tahun 2014 untuk menggalak orang ramai mengamalkan gaya hidup yang sihat. Laporan yang dikeluarkan oleh Sports SG menunjukkan bahawa penyertaan di semua akademi dan kelab sukan Active SG meningkat kepada 7,000 setiap suku tahunan pada tahun 2022. Dengan sukan seperti bola keranjang, pingpong dan berkanu melihat pertumbuhan yang ketara. Bukan itu sahaja, pelaburan dalam sukan juga ternyata berhasil apabila penyertaan warga emas dalam sukan juga turut meningkat. Menurut laporan yang sama, seramai 5,000 warga emas menyertai Hari Sukan Warga Emas yang dianjurkan oleh Active SG Masters Club pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahawa semakin ramai warga emas yang terdorong untuk melalui proses penuaan secara aktif. Golongan belia juga tidak terkecuali, wahai warga Dewan sekalian. Semakin ramai belia Singapura telah memanfaatkan kemudahan sukan yang disediakan untuk bersenam dan bersukan. Menurut seorang remaja yang bernama Matthew Wee yang berusia 15 tahun, beliau kagum dengan Gimnasium Active SG yang dilengkapi peralatan senaman yang berkualiti tinggi. Yuran keahlian serendah $18 bagi pelajar telah menggalak penyertaan ramai belia yang masih bersekolah. Tahukah wahai warga Dewan sekalian bahawa perkara ini mempunyai impak positif kepada ekonomi juga? Bagaimana? Sudah pasti melalui amalan gaya hidup sihat. Pelaburan dalam sukan telah menyebabkan peningkatan produktiviti masyarakat. Menurut The World Economic Forum, penyelidikan yang meluas menunjukkan bahawa tenaga kerja yang sihat menjana produktiviti yang lebih tinggi sekaligus dapat memperkasa ekonomi negara. Sudah terang lagi bersuluk. Dengan itu, wahai warga Dewan sekalian, kami selaku pihak pencadang masih memegang teguh kepada pendirian kami bahawa pelaburan dalam sukan di Singapura bukanlah sia-sia semata-mata. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Anis. Jadi kita telah mendengar hujaian pertama dari pihak pencadang dengan kata-kata kunci pertama mereka iaitu penggalakan hidup sihat. Baiklah, kini saya ingin menjemput pembahas pertama dari institusi St. Joseph. Dipersilakan Ariel Aiman bin Nurisman. Assalamualaikum semua. Pencubaan suara. Yang dihormati, tetamu kehormat Dr. Wan Rizal Wan Zakaria, pengerusi majlis, panel juri yang arif lagi bijaksana, teman-teman pencadang dan hadirin sekalian. Salam sejahtera. Bayangkan situasi ini. Seorang ibu sanggup berhabis-habisan kerana mahu anaknya menjadi pemain saksofon terkenal seperti Kasim Selamat. Dari awal sudah dimasukkan ke kelas muzik. Namun, selepas bertahun-tahun belajar, tiupannya masih kedengaran sumbang. Malah si anak lama-kelamaan mula hilang minat terhadap muzik. Jika ini disamakan dengan satu pelaburan, rugi tak hadirin? Bagaimana pula jika kita bawa situasi ini ke dalam mauduk kita? Adakah pelaburan dalam sukan di Singapura sia-sia semata-mata? Kita singkap dulu takrifan mauduk agar segala kekusutan yang berserabut terlerai. Apakah itu pelaburan? Pelaburan bermaksud suatu kegiatan menanamkan modal sama ada dalam bentuk komitmen kewangan, infrastruktur, kepakaran dan masa untuk jangka waktu yang tertentu yang telah ditetapkan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan atau pulangan yang berlipat ganda pada masa depan. Pelaburan yang kita pertikaikan hari ini ialah pelaburan pemerintah. Pelaburan yang melibatkan modal yang besar. Pelaburan daripada wang pembayar cukai di mana amanah dituntut dalam penggunaannya. Ada juga pelaburan yang dibuat secara peribadi atau korporat, namun kerana sifatnya yang mempunyai agenda dan kepentingan bersifat peribadi dan kurang kesannya ke atas rakyat Singapura amnya,
fokus kita lebih tepat diberikan kepada pelaburan pemerintah dan pelaburan daripada wang rakyat Singapura. Dalam apapun pelaburan, kita pastinya mengharapkan pulangan. Ukur taraf pulangan atau pengakhiran suatu pelaburan yang kami tetapkan untuk mauduk hari ini ialah pulangan yang pertama, menyumbang ke arah kemakmuran masyarakat. Kedua, menganjakkan paradigma masyarakat. Ketiga, mengoptimumkan infrastruktur. Dan keempat, menyemarakkan sosioekonomi. Inilah yang ideal. Namun pada saat ini, realiti lanskap sukan di Singapura jauh panggang dari api. Seterusnya, definisi sukan. Kamus Dewan mendefinisikan sukan sebagai segala kegiatan yang memerlukan ketangkasan atau kemahiran serta tenaga. Sukan sama ada dimainkan secara individu atau secara berpasukan. Ada pelbagai jenis, termasuklah sukan elektronik dan juga sukan tradisional. Frasa sia-sia semata-mata pula bermaksud tidak bermanfaat atau tidak mendatangkan hasil langsung. Hadirin, kami pihak penyangga sebulat suara mengatakan bahawa pelaburan dalam sukan di Singapura sia-sia semata-mata selagi ukur taraf tidak tercapai dan pulangan pelaburan itu gagal menyumbang ke arah kemakmuran masyarakat, gagal menganjakkan paradigma masyarakat, gagal mengoptimumkan infrastruktur dan gagal menyemarakkan sosioekonomi. Selagi itulah pelaburan dalam sukan di Singapura sia-sia semata-mata. Inilah premis kami. Izinkan saya membidas, tetapi sebelum itu saya akan berikan satu contoh dahulu. Encik Goh Chok Tong pernah katakan bahawa Singapura akan dapat mara ke Piala Dunia Bola Sepak menjelang 2010. Sekarang sudah 24 tahun pun, Singapura di mana? Mereka mengatakan bahawa pelaburan dalam sukan boleh memastikan kemaslahatan masyarakat Singapura. Pelaburan yang dikatakan untuk kesejahteraan masyarakat hanya tertumpu pada satu aspek kesihatan saja, iaitu sukan senaman. Untuk mencapai kesejahteraan yang optimal, aspek-aspek kemaslahatan yang lain juga harus ada pelaburan. Antaranya kesihatan mental, keseimbangan hidup dan pelaburan masa senja. Semangat itu tertanam dan tersemai bukan semata-mata kerana pelaburan dalam sukan. Semangat itu merupakan pelaburan emosional, bukan bersifat material. Dalam soal ini, gaya hidup sihat dan pembangunan negara, wang ringgit bukanlah ukur taranya. Memupuk semangat gaya hidup sihat bukan kerja mudah. Bukan sahaja duduk sama-sama, sorak sama-sama, sudah tertanam semangat kesingapuraan. Ini satu pandangan yang miopik. Kembali kepada hujahan saya. Pencerahan kami akan diteruskan. Selaku penyangga pertama, iaitu saya akan buktikan bahawa pelaburan dalam sukan di Singapura sia-sia semata-mata kerana pelaburan ini tidak menyumbang ke arah kemakmuran masyarakat secara am. Melalui penyanggah kedua pula, kami akan buktikan pelaburan dalam sukan di Singapura sia-sia semata-mata kerana pelaburan ini tidak mengoptimumkan infrastruktur, dan penyangga kedua juga akan membuktikan bahawa selagi paradigma masyarakat tidak beranjak, selagi itulah pelaburan dalam sukan di Singapura sia-sia belaka. Benteng kami akan terus diperkukuh menerusi rakan penyanggah ketiga dengan bukti pelaburan tanpa penilaian risiko yang betul atau pertimbangan etika boleh membawa kepada kerugian kewangan, pembaziran serta menjejaskan alam sekitar. Dengan itu, pelaburan dalam sukan di Singapura sia-sia semata-mata kerana realiti sukan di Singapura buat masa ini sememangnya tidak mungkin menepati jangkaan pelaburan. Hadirin, pelaburan dalam sukan di Singapura sia-sia semata-mata kerana tidak menyumbang kepada kemakmuran masyarakat secara saksama. Jika pelaburan bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan yang memberi faedah kepada masyarakat secara keseluruhan seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan atau penjagaan kesihatan, maka pelaburan itu patut walaupun pulangannya tidak seimbang. Walau bagaimanapun, jika pelaburan tersebut terutamanya memberi faedah kepada kumpulan individu atau entiti tertentu tanpa faedah awam yang signifikan, ia mungkin dilihat sebagai pembaziran, terutamanya jika ia mengalihkan sumber dari keperluan awam yang lain. Dalam artikel CNA bertarikh 12 Januari 2022, Encik Edwin Tong, Menteri Kementerian Kebudayaan Masyarakat dan Belia berkata, sebahagian besar dana diperuntukkan untuk menyokong atlet elit secara langsung seperti biasiswa SPEX. Biasiswa ini menyediakan ilaun bulanan sebanyak beberapa ribu dolar sebulan yang boleh digunakan atlet elit untuk perbelanjaan harian, pembiayaan kos latihan mereka dan untuk menyertai pertandingan tempatan dan luar negara.
Namun, menurut beliau lagi, sebahagian kecil atlet telah memenangi pingat di dalam pertandingan peringkat kejuaraan dunia. Lihatlah hadirin, sudahlah faedah pelaburan sukan tidak diagihkan secara merata kepada seluruh masyarakat, wang pelaburan yang besar masih gagal menghasilkan ramai atlet atau pasukan yang kompetitif dalam sukan popular. Perhabis wang, tetapi kita masih gigit jari. Bukankah ini pelaburan yang sia-sia? Hadirin, usahlah kita menjadi seperti sang pungguk merindukan bulan. Apa yang dilaburkan mungkin tidak sesuai harapan. Pendirian kami kukuh dan tetap. Pelaburan dalam sukan di Singapura hakikatnya sia-sia sahaja. Dan walaupun pahit, itulah yang harus kita telan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Ariel. Jadi Arya telah membentangkan isi pertama dari pihak penyangga iaitu penyumbangan kepada kemakmuran masyarakat secara am. Jadi saya ingin mempersilakan pula pembahas kedua dari pihak pencadang iaitu Ainal Haq binti Muhammad Suhan. Silakan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit, biar sedikit asalkan bangkit. Salam sejahtera dan salam perbahasan saya ucapkan kepada warga Dewan sekalian. Kami daripada meja pencadang hadir dan sepakat tidak lain tidak bukan untuk mendukung mauduk kita pada hari ini, iaitu pelaburan dalam sukan di Singapura bukanlah sia-sia semata-mata. Ingin ditekankan sekali lagi bahawa selagi mana pelaburan dalam sukan di Singapura membawa kepada peningkatan dan juga perubahan positif terhadap negara, selagi itulah pelaburan dalam sukan bukanlah sia-sia semata-mata. Selaku pembahas kedua daripada meja pencadang, izinkan saya terlebih dahulu membidas kata-kata pihak penyanggah sebentar tadi. Mereka telah mengatakan bahawa pelaburan dalam sukan di Singapura tidak menyumbangkan kepada kemakmuran masyarakat. Namun, jangan khawatir warga Dewan sekalian. Akan saya membentangkan hujah-hujah saya yang akan membidas apa yang mereka telah katakan. Baiklah, pembahas pertama kami sebentar tadi telah pun menegakkan tunggak-tunggak kami, iaitu keberkesanan dan juga peningkatan dalam aspek-aspek tertentu yang menyebabkan pelaburan dalam sukan di Singapura tidak sia-sia. Ia boleh dilihat melalui akronim 4P. Maka dengan itu, izinkan saya untuk membentangkan tentang akronim P kami yang kedua, iaitu pembentukan masyarakat yang inklusif. Takkan golongan masyarakat biasa sahaja yang dapat meraih manfaat melalui pelaburan dalam sukan di Singapura? Tentu sekali tidak warga Dewan sekalian. Tahukah anda bahawa golongan kelainan upaya juga dapat meraih kebaikan-kebaikan melalui pelaburan dalam sukan di Singapura? Dengan pelaburan dari segi kewangan dan juga sokongan, ia telah menjadikan Singapura sebuah masyarakat yang inklusif terhadap golongan kelainan upaya. Seperti contoh, wujudnya Pelan Induk Sukan Orang Kurang Upaya yang dilancarkan oleh MCCY pada tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan peluang penyertaan golongan orang kelainan upaya dalam sukan. Maaf tuan. Menurut lelaman The Straits Times pada tahun 2023, data menunjukkan bahawa sejak ia dilancarkan, penyertaan sukan dalam kalangan masyarakat OKU telah meningkat pada 30% pada tahun 2015 kepada 50% pada tahun 2019. Jumlah ini dijangkakan untuk terus meningkat menjelang tahun 2030. Bahkan, kejayaan para atlet Paralimpik juga dalam Sukan Paralimpik Tokyo pada tahun 2020 telah membuktikan keberkesanan Pelan Induk tersebut. Bukan itu sahaja warga Dewan sekalian. Pelaburan Singapura dalam sukan untuk golongan OKU juga telah berjaya menjadikan masyarakat Singapura masyarakat yang inklusif. Bagaimana? Daripada melihat kepada sokongan orang ramai, Pesta Sukan Inklusif yang telah diadakan pada Julai pada tahun 2023 di Hub Tampines telah yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar lebih memahami keperluan golongan kelainan upaya, telah melihat pelibatan seramai 5,000 orang penduduk Tampines. Ini jelas menunjukkan bahawa pelaburan dalam sukan untuk golongan OKU menjadikan masyarakat Singapura masyarakat yang inklusif. Maaf tuan.
Perkara ini dibuktikan sendiri oleh bekas atlet Paralimpik kita iaitu Cik Teresa Goh. Menurut beliau, terdapat peningkatan ketara dalam sokongan masyarakat terhadap pelibatan golongan OKU dalam sukan. Jika dahulu kejayaan atlet Paralimpik kita kurang mendapat perhatian, tetapi warga Dewan sekalian, sekarang dengan pelaburan tersebutlah setiap kemenangan mendapat liputan meluas dalam media tempatan. Dengan itu, izinkan saya untuk membentangkan isi kami yang ketiga, iaitu peningkatan dalam prestasi sukan negara. Pelaburan dalam sukan Singapura juga ternyata berhasil melihat kepada peningkatan dalam prestasi sukan negara. Menurut laporan oleh Sukan Singapura, atlet Singapura telah mempamerkan persembahan cemerlang di acara sukan antarabangsa seperti Sukan Si Hanoi 2021, Sukan Commonwealth dan juga Sukan Para ASEAN pada tahun 2022. Pasukan Singapura berjaya membawa pulang sebanyak 164 pingat, 47 emas, 46 perak dan 71 gangsa untuk mencapai tempat kelima. Kita juga turut melihat peningkatan dalam prestasi atlet negara dalam Sukan SEA 2023 di mana para atlet Singapura telah berjaya memecah 8 rekod permainan, 17 rekod kebangsaan dan 40 rekod terbaik peribadi. Silakan Tuan. Berdasarkan persembahan atlet-atlet tadi, tiada rekod yang konsisten, tiada kepastian, tiada penghasilan yang kukuh dan tiada bukti yang kekal yang akan menunjukkan bahawa ini akan tetap pada masa hadapan. Bukankah ini menunjukkan ia sia-sia saja? Terima kasih. Warga Dewan sekalian, kami tidak boleh melihat dan hanya mengukur pelaburan dalam sukan ini sia-sia hanya kita melihat kepada prestasi mereka. Warga Dewan sekalian, kita harus juga melihat kepada peningkatan prestasi. Dan kita harus juga mengetahui bahawa segala pelaburan ini mengambil masa. Jadi, apa-apa prestasi yang telah kami melihat peningkatan, ya walaupun sedikit, ya amatlah berbaloi warga Dewan sekalian. Dengan itu, peningkatan yang kita telah katakan ini sejajar dengan moto negara Sukan Singapura, iaitu lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Bukan paling cepat, paling tinggi, paling kuat warga Dewan sekalian. Pihak penyanggah juga tidak boleh mengatakan bahawa pelaburan ini sia-sia semata-mata kerana ia tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Tetapi warga Dewan sekalian melihat kepada saiz Singapura yang kecil dengan kumpulan bakat sukan yang terhad, peningkatan yang telah kami buktikan amatlah berbaloi walaupun ia sedikit. Dengan itu sudah jelas lagi nyata bahawa pembentukan masyarakat inklusif dan peningkatan prestasi sukan negara menyebabkan pelaburan dalam sukan berbaloi, bukan sia-sia. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Alinal. Jadi Alinal pula telah membentangkan dua isi bagi pihak pencadang iaitu pembentukan masyarakat yang inklusif dan juga peningkatan prestasi bagi sukan di Singapura. Jadi dapatkah pihak penyanggah pula jatuhkan maudut kita? Jadi saya ingin mempersilakan pembahas kedua dari institusi St. Joseph iaitu Amir Hamzah bin Syahabuddin. Silakan. Salam sejahtera, percubaan suara. Salam sejahtera. Izinkan saya membidas terlebih dahulu. Tadi pihak pencadang telah mengatakan bahawa pelibatan warga Singapura telah meningkat dengan pelaburan sukan. Tetapi hakikatnya ini tidak benar. Buktinya pada tahun 2023 hanya 2,134 orang yang membuat tempahan dan menggunakan kemudahan-kemudahan sukan ini. Ini membentuk sifar 35% populasi Singapura. Jumlah ini yang amat kecil. Walaupun Singapura telah meluaskan akses masyarakat ke beberapa kemudahan sukan, hanya sedikit sahaja yang menggunakannya. Lelaman Straits Times Singapore. Walaupun disediakan platform untuk menggalakkan kehidupan sukan, adakah platform ini digunakan secara optimum? Berapa peratusan penggunaannya? Bagaikan hidangan buffet yang disediakan untuk ratusan orang, hanya satu yang datang sahaja. Hadirin, dalam setiap pelaburan, pastinya kita ingin melihat pulangan berlipat ganda. Pulangan berlipat ganda sama ada dari segi kewangan atau modal insan.
Namun, dalam aspek di Singapura, pulangan yang diperolehi tidak setimpal. Maaf Tuan. Cuba kita renung pelaburan dalam prasarana sukan. Singapura telah menghabiskan $90 juta setiap tahun untuk menyediakan prasarana sukan. Sumber Straits Times Julai 2023. Namun, adakah pelaburan ini berbaloi? Hub Sukan Singapura HSS bernilai lebih $1 bilion dibina bagi penganjuran sukan SEA 2015 dan menjadi tuan rumah pertandingan sukan kelas dunia. Namun, apa yang terjadi? HSS kekal kosong di luar acara besar. Akhirnya, HSS menjadi tuan rumah untuk konsert seperti Guns N' Roses dan Blackpink. Inikah matlamat HSS dibina? Silakan Tuan. Silakan Tuan. Namun, tujuan utama HSS adalah bukan sahaja untuk sukan, namun untuk persembahan juga. Nampaknya pihak penyanggah tidak membuat kajian yang betul. Terima kasih Tuan. Hakikatnya HSS dibina, betul HSS dibina untuk sukan, tetapi hakikatnya konsert yang didatang ini tidak disebabkan oleh pelaburan sukan. Ini hanya datang secara kebetulan. Peluang keadaan yang tidak disengajakan. Warga Dewan, Taman Basikal Tampines terpaksa, Warga Dewan, nasib yang sama juga menimpa Taman Basikal Tampines. Taman tersebut dibina pada semasa Sukan Olimpik Belia atau YOG 2010. Apa jadi 4 tahun kemudian? Hutang konkrit menghiasi taman. Taman basikal tersebut terpaksa memberi laluan kepada projek perumahan. Malah penganjuran YOG itu sendiri dilaporkan mengalami kerugian. Daripada 387 juta yang dihabiskan, pulangannya sekitar 75.8 juta. Sumber Red Sports SG. Banyak tu 387. Bukankah wang sebanyak itu lebih baik dilaburkan untuk peningkatan produktiviti? Buktinya, belanjawan 2010 dikritik kerana mengabaikan pelaburan dalam sistem pendidikan dan pekerjaan. Sumber The Rice Bowl Singapore. Maaf Tuan. Hadirin, bagaimana pula pulangan dari segi modal insan? Izinkan saya bertanya, berapa ramai Tan Hao Liang, Fandi Ahmad, Ang Peng Siong dan Shanti Pereira yang dilahirkan sejauh ini? Berapa banyak pingat yang kita telah raih dalam Olimpik? Boleh dikira dengan jari. Pingat Olimpik pertama dimenangi oleh Tan Hao Liang pada tahun 1960 tanpa sebarang pelaburan dari mana-mana pihak. Tiada pelaburan pun tetap berjaya. Kemudian pada 1973, pemerintah menubuhkan Majlis Sukan Singapura. Sejak itu, Singapura terus melabur dalam pembangunan sukan, pembinaan atlet dan program-program sukan. Setelah 51 tahun, apa hasilnya? Segelintir atlet sahaja yang boleh dibanggakan negara. Silakan Tuan. Berbaloikah? Silakan Puan. Anda telah mengatakan Shanti Pereira dan selainnya. Bukankah itu menunjukkan bahawa pelaburan dalam sukan bukan sia-sia? Terima kasih Puan. Kita mengambil contoh Joseph Schooling yang menjadi kesayangan Singapura. Jika kita membuat perbandingan dengan Michael Phelps telah menang 23 pingat emas dalam Olimpik. Tetapi Joseph Schooling, satu sahaja. Dalam bahasa Inggeris istilahnya one hit wonder. Maaf Puan. Penghasilan Singapura dalam sukan tidak konsisten. Jadi, wajarkah wang berjuta-juta dilaburkan tahun demi tahun tetapi pulangan insannya tidak setimpal? Bukankah lebih baik jika wang berjuta dilaburkan dalam pendidikan, bidang kesihatan atau membina prasarana mesra warga emas sesuai dengan demografi Singapura? Hadirin, masalahnya sejarah sukan yang malap di Singapura telah sedikit sebanyak membentuk mentaliti masyarakat. Ditambah dengan sistem meritokrasi di mana kecemerlangan akademik mengatasi segala-galanya, ibu bapa warga tempatan lebih condong melaburkan wang ke kelas-kelas tuition dan muzik berbanding sukan. Hakikatnya, DNA sukan tidak ada dalam diri warga Singapura. Tidak hairanlah apabila Straits Times Julai 2023 melaporkan pembinaan prasarana sukan tidak memenuhi jangkaan atau tidak memenuhi populariti yang dijangkakan.
Kesimpulannya, prasarana yang pulangannya tidak berbaloi dari segi kewangan dan modal insan, penggunaan infrastruktur yang tidak optimum dan masyarakat yang pro akademik, jelaslah pelaburan dalam sukan di Singapura sia-sia semata-mata. Banyak lagi bidang lain yang memerlukan pelaburan. Hadirin, walaupun pihak pencadang cuba bersuara, Mauduk hari ini rapuh dan tidak dapat berdiri dengan teguh. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Amir. Jadi Amir telah membidas kata-kata pihak pencadang dengan fakta-fakta tentang infrastruktur sukan di Singapura ya. Jadi dapatkah pihak pencadang terus mengekalkan mauduk kita pada hari ini? Jadi saya ingin mempersilakan pembahas ketiga dari pihak pencadang iaitu Muhammad Suhail bin Sulaiman. Silakan. Cubaan suara. Panji Al-Junaid berkibar megah di bumi temasik, teguh terpacak, hujah dibentang, sungguh terselah, menyerah kalah sekali tidak. Salam sejahtera dan salam perbahasan saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Nampaknya warga Dewan sekalian, usaha pihak penyanggah untuk meruntuhkan mauduk kita pada hari ini ibarat usaha untuk meruntuhkan Gunung Everest. Sehingga kini mereka belum berjaya meyakinkan kami semua bahawa usaha pelaburan dalam sukan di Singapura merupakan sebuah usaha yang sia-sia semata-mata. Dan ingin saya tekankan bahawa sia-sia semata-mata bermaksud tidak menghasilkan apa-apa hasil. Namun, bukankah anda sendiri yang telah mengatakan bahawa pelaburan ini juga telah menjana atlet yang terkenal antarabangsa? Jadi, tak boleh kita katakan bahawa pelaburan dalam sukan ini sia-sia semata-mata. Sebelum saya membentangkan hujah kami yang terakhir yang akan menguatkan benteng kami, izinkan saya membidas dahulu kata-kata pihak penyanggah. Pertama, mereka telah mengatakan bahawa pelaburan dalam pemerintah tidak menghasilkan banyak atlet. Namun, terdapat juga atlet yang terkenal antarabangsa dan telah membanggakan negara seperti Yip Pin Siu, Shanti Pereira, Joseph Schooling dan selainnya. Bukankah ini menunjukkan bahawa pelaburan ini berbaloi pada akhirnya? Maaf Tuan. Kedua, mereka terlalu fokus terhadap sukan kompetitif. Namun, sukan ini luas dan juga merangkumi sukan yang dilakukan demi gaya hidup sihat. Dan terdapat banyak usaha untuk menggalakkan gaya hidup sihat ini seperti Active SG dan selainnya. Ketiga, mereka telah mengatakan bahawa hasil yang diraih tidak setimpal dengan jumlah pelaburan yang dilakukan, maka ia tidak berbalik. Namun, selagi mana ada peningkatan dalam hasil, walaupun sedikit, menunjukkan bahawa ia bukanlah sia-sia semata-mata. Silakan Tuan. Silakan. Saya sudah berkata Saya telah berkata, pelaburan pastinya mahu ingin melihat pulangan berlipat ganda. Jika kamu melaburkan kepada sesuatu dan kepulangannya tidak secukup, maka... Terima kasih Tuan. Namun, mauduk kita pada hari ini adalah pelaburan dalam sukan bukanlah sia-sia semata-mata. Dan saya juga sudah katakan bahawa sia-sia semata-mata membawa maksud tidak meraih apa-apa hasil. Namun, terdapat hasil bukan? Kelima, mereka terlalu mengukur keberkesanan pelaburan melalui pingat. Tetapi peningkatan prestasi diukur melalui peningkatan dalam kemahiran mereka yang sudah dibuktikan oleh pihak pencadang. Keenam, mereka mengatakan bahawa pelaburan dalam pembinaan HSS meraih hasil kewangan melalui persembahan. Namun, bukankah ini menunjukkan dengan jelas bahawa pelaburan dalam sukan di Singapura meraih manfaat buat negara, wahai Dewan sekalian? Dengan itu, sudah selesai tugas saya menunjukkan hujah mereka. Izinkan saya membentangkan hujah kami yang terakhir yang akan menunjukkan bahawa pelaburan dalam sukan di Singapura bukanlah sia-sia semata-mata melihat kepada manfaat yang dibawa kepada negara, iaitu pembangunan ekonomi melalui sukan. Sudah tentu para hadirin sekalian sedar akan kewujudan sukan elektronik ataupun e-sukan.
Ia merupakan permainan video yang melibatkan beberapa pemain atau atlet isukan bertanding dalam permainan berpasukan. Walaupun isukan dipersenda sebagai sukan olok-olok, apabila dibandingkan dengan sukan-sukan tradisional, tahukah anda bahawa Singapura telah melancarkan usaha untuk menjadikan negara ini sebagai kuasa baharu dalam sektor sukan melalui talian? Hal ini disebabkan potensi besar yang terdapat dalam industri isukan ini. Menurut Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Dr. Tan See Leng, acara isukan mempunyai keupayaan untuk merancangkan industri pelancongan dan ia juga boleh dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan peluang pembangunan perniagaan. Isukan dijangka menjana hasil hampir 1.6 bilion dolar di seluruh dunia pada 2023 sahaja. Asia Tenggara dijangka menerajui dunia dalam pendapatan yang diraih melalui isukan. Dan tahukah anda bahawa pendapatan yang diraih oleh Singapura melalui isukan telah meningkat sebanyak 37% pada suku kedua 2023 sahaja? Menurut artikel Straits Times, antara pelaburan yang telah dilakukan di Singapura untuk menggalakkan isukan ialah pembinaan pusat pengalaman isukan yang dilengkapi dengan penerimaan langsung bertaraf dunia. Singapura juga telah menjadi tuan rumah bagi beberapa pertandingan-pertandingan isukan seperti FIFA World Series dan Gamescom edisi Asia pada 2021. Impak positif isukan terhadap ekonomi negara dijangka akan terus berlaku dan akan terus meningkat melihat kepada perkembangan industri tersebut. Satu lagi contoh yang ingin saya kemukakan adalah mengenai acara besar-besaran Singapore Grand Prix. Siapa yang tidak tahu tentang acara besar-besaran ini? Sejak 2008, Singapura telah menjana pendapatan sebanyak 130 juta melalui pelancong yang menghadiri perlumbaan SGP ini. Seramai 302,000 orang telah menghadiri SGP pada 2022. Kehadiran pelawat dari luar negara di acara-acara antarabangsa seperti SGP dan pertandingan-pertandingan isukan seperti yang dikatakan oleh saya sebentar tadi menyebabkan peningkatan dalam perbelanjaan yang berlaku di negara. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa pelaburan yang berlaku di Singapura untuk sukan bukanlah sia-sia semata-mata melihat kepada manfaat yang diraih melaluinya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Muhammad Suhail. Jadi Suhail telah membentangkan isi terakhir bagi pihak pencadang yang memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi Singapura. Jadi dapatkah pihak penyaringan terus meruntuhkan mauduk? Kini saya ingin mempersilakan pembahas ketiga dari pihak penyangga iaitu Mario Sebastian. Silakan. Percubaan suara. Salam sejahtera warga Dewan. Terlebih dahulu izinkan saya membidas. Menurut pencadang, penglibatan dalam sukan di peringkat antarabangsa kayu ukur pelaburan yang berhasil, selagi itulah kita tidak boleh mengatakan bahwa pelaburan sia-sia. Berapa ramaikah yang sudah berjaya di peringkat antarabangsa? Kalau ada pun ahli sukan yang berjaya di peringkat antarabangsa, bilangannya terlalu rendah dan tidak setimpal jika dibandingkan dengan jumlah pelaburan. Silakan Tuan. Maaf Tuan. Pulangan daripada pelaburan dalam sukan ini tidak menyumbang ke arah kemakmuran masyarakat, menganjakkan paradigma masyarakat, mengoptimumkan infrastruktur, dan menyemarakan sosioekonomi. Salah satu kesan pelaburan dalam sukan di Singapura ialah pergantungan terhadap bakat asing. Hal ini sebenarnya boleh menyusutkan sumber tanpa memastikan pulangan yang setimpal. Terdapat banyak persatuan sukan di Singapura yang masih terus merekrut atlet dan jurulatih asing untuk meningkatkan prestasi sukan Singapura atas alasan tidak cukup bakat tempatan. Sumber singaporesportsfan.com. Namun, lihatlah kejayaan pasukan bowling kita dalam IBF World Championship 2023 di Kuwait. Mereka berjaya tanpa bakat asing. Bukankah ini bukti bahwa kita mampu menghasilkan bakat tempatan tanpa pelaburan untuk mengimpor bakat asing? Dalam sukan bola sepak juga, bakat asing direkrut oleh klub-klub Singapura pasti belanjanya besar.
Namun, kemampanan jangka panjang pelaburan sedemikian diragui. Malah, bekas jurulatih bola sepak Singapura, Reddy Avramovic, mengakui Singapura terlalu bergantung pada pemain asing. Sumber The Straits Times 2018. Walaupun ada bakat-bakat asing, di mana era kegemilangan bola sepak Dollah Qasim? Bagai menunggu buah tak jatuh. Menurut pencadang, terdapat peningkatan pendapatan. Tetapi, hadirin, pelaburan dalam sukan mega seperti F1 sebenarnya satu pembaziran karena menguntungkan golongan elit saja. Bayangkan, dana awam sebanyak 81 juta digunakan untuk menanggung sebahagian kos penganjuran F1 sebanyak 135 juta. Silakan, Tuan. Apakah untung? Silakan, Tuan. Namun sudah saya buktikan bahawa SJP telah menjana hasil yang banyak yang lebih dari setimpal dengan kos perbelanjaan. Terima kasih Tuan. Tetapi kita lihat kembali kepada faktanya. Menurut Business Times 19 September 2023, terdapat 81 juta yang digunakan untuk menanggung sebagian kos pengajuan F1 sebanyak 135 juta. Ditambahkan, berdasarkan Straits Times 19 September 2023, terdapat penurunan sebanyak 15% penonton litar F1 Singapura dan penurunan sebanyak 200 juta penonton television secara global. Menurut pihak pencadang, apakah itu menguntungkan? Bagaimana masa depan Singapura? Berbalik pada hujahan saya. Bukankah ini bukti kukuh pelaburan dalam sukan sia-sia belaka? Bukankah pelaburan itu lebih baik dimanfaatkan dalam bidang-bidang lain yang lebih mampan dan lebih menjamin kesejahteraan Singapura? Warga Dewan, pelaburan dalam sukan juga mewujudkan kebergantungan pada sokongan peminat yang ada turun naiknya. Walaupun golongan peminat tegar boleh memacu jualan tiket dan penaja, turun naik sokongan peminat boleh menjejaskan daya pelaburan di dalam sukan. Jelaslah, ekosistem sukan yang sangat bergantung pada sokongan peminat tegar mendatangkan risiko ketidaktentuan pada pelaburan dalam sukan. Bukankah ini menunjukkan bahwa pelaburan dalam sukan di Singapura sia-sia semata-mata? Hadirin, tidak kalah pentingnya ialah kesan pelaburan sukan terhadap alam sekitar yang berkaitan dengan pengurusan acara sukan. Pelepasan karbon yang dikaitkan dengan pengajuran kejohanan antara bangsa dan penampungan pasukan pelawat menyumbang kepada kemerosotan alam sekitar. Walaupun terdapat usaha untuk menggalakkan kemampanan dalam sukan seperti penggabungan inisiatif hijau dan amal mesra alam, usaha ini boleh dianggap minimal dan impak terhadap alam sekitar masih menjadi kebimbangan. Silakan Puan. Pemerintah Singapura juga telah membina taman-taman untuk mempromosikan hidup yang aktif dalam kalangan rakyat. Bagaimanakah ini menunjukkan bahawa ia menjejas kesekitaran alam jika masih ada sekitaran alam yang terjaga di Singapura? Terima kasih Puan. Tetapi sudah saya katakan bahwa F1 walaupun sebagai contoh F1 walaupun mereka sudah memberikan dana yang besar, tetapi karbon oleh acara F1 menyamai 256.000 tan karbon dioksida. Dan itu ketika pemerintah memberikan sokongan dan bantuan kepada F1. Lebih baik kita pindahkan dana tersebut untuk menanamkan pohon yang lebih membantu alam sekitar. Bukankah kesan jejak karbon ke atas alam sekitar menyebabkan pelaburan dalam sukan di Singapura hanya sia-sia? Warga Dewan, kesimpulannya, kajian mendedahkan pelbagai cabaran dan tanda tanya. Oleh itu, pelaburan dalam sukan Singapura umpama satu perjalanan yang belum sampai ke destinasinya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Mario. Baiklah, perbahasan juga sudah semakin hangat. Jadi kini kita akan teruskan kepada pusingan seterusnya yang bakal menduga kepantasan minda dan pengetahuan para pembahas, iaitu pusingan hujahan berapi. Sebelum kita mulakan, ingin saya ingatkan kepada para pembahas bahawa anda tidak dibenarkan untuk mengemukakan isi dan juga fakta baharuya. Dengan itu, saya ingin mempersilakan Anis Madiha dari pihak pencadang dan juga Mario Sebastian dari pihak penyangga untuk hujahan berapi yang pertama. Baiklah, jika anda sudah bersedia. Anda telah
telah mengatakan bahawa pelaburan tidak dilaburkan dengan adil. Memang tidak dapat dinafikan bahawa lebih banyak dana telah diberikan untuk sukan-sukan tersebut. Tetapi peruntukan dana perlu dilakukan dengan bijak. Sukan-sukan yang lain tidak dikecualikan seperti sukan bola sepak. Terima kasih. Tetapi perlu kita lihat bahwa banyak sekali dana pemerintah yang didapat dari rakyat digunakan untuk menjalankan acara seperti F1, dan ini sebaiknya digunakan untuk kita kembangkan pada sektor-sektor lain yang lebih menguntungkan kepada rakyat. Baiklah, anda juga telah katakan bahawa masyarakat pro akademik, tetapi penyertaan orang umum dalam Aktif SG telah meningkat. Bukankah itu menunjukkan pemikiran mereka telah berubah kepada penumbuhan holistik? Terima kasih. Berdasarkan Straits Times pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pengguna Aktif SG hanya sebanyak 2.000 orang saja. Dan ini menunjukkan bahwa hanya sedikit orang yang mengetahui Aktif SG dan juga kemudahan yang diberikan, sehingga ini tidak efektif. Terima kasih. Baiklah, terima kasih para pembahas. Cukup pantas ya pasangan kita tadi. Baiklah, ingin saya pula mempersilakan pembahas Muhammad Suhail dari pasukan pencadang dan juga Amir Hamzah dari pasukan penyangga pergi hujahan berapi yang kedua. Percubaan suara. Baiklah, jika anda sudah bersedia. Soalan pertama, apa bukti pulangan pelaburan dalam sukan yang minima dapat menjaga kemampanan Singapura? Bukankah setiap pelaburan mengharapkan pulangan yang tinggi untuk dilaburkan semula dan untuk mengelakkan kerugian? Kami tidak berbahas tentang keberkesanan pelaburan, wahai dewan sekalian. Kami membahas jika pelaburan ini sia-sia semata-mata ataupun tidak. Kami sudah membuktikan bahawa pelaburan ini telah membuahkan banyak hasil. Jadi dengan itu ia bukanlah sia-sia semata-mata. Soalan kedua, sejauh mana pelaburan dalam sukan dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera, sedangkan kesejahteraan masyarakat memerlukan lebih daripada senaman dan sukan dan lain-lain? Atau anda mengatakan bahawa gaya hidup sihat memerlukan lebih daripada pelaburan dalam sukan di Singapura? Tetapi bukankah sukan adalah sesuatu daripada pelaburan yang harus dilakukan demi kesejahteraan masyarakat? Adakah anda ingin mengatakan bahawa kita abaikan sukan, kita fokus saja kepada akademik dan selain-lainnya? Baiklah, terima kasih. Baiklah, jadi berakhirnya pusingan hujahan berapi. Jika anda masih ragu-ragu untuk bersetuju dengan pihak pencadang ataupun pihak penyangga, jangan risau kerana terdapat peluang terakhir bagi kedua-dua pasukan untuk menggulung hujahan mereka. Dengan itu, ingin saya mempersilakan penggulu dari pihak penyangga iaitu Ariel Aiman. Silakan. Assalamualaikum sekali lagi. Pencubaan suara. Salam sejahtera. Kami warga negara Singapura berikrar untuk membina suatu masyarakat yang demokratik berdasarkan kepada keadilan dan persamaan untuk mencapai kebahagiaan, kemakmuran dan kemajuan bagi negara kami. Begitulah antara bait-bait ikrar yang disampaikan kita semua hampir setiap hari. Bait-bait inilah yang mencerminkan apa yang kami perjuangkan. Kita sedar sebagai sebuah negara kecil tanpa sumber semula jadi, kekekalan Singapura amat bergantung pada pengurusan yang stabil. Pengurusan yang stabil termasuk menangani pelaburan dengan bijak dan saksama dalam segala aspek kehidupan masyarakat Singapura. Pelaburan yang menjadi tunggak perdebatan kita hari ini berpaksi pada pulangan. Pelaburan yang melibatkan wang negara, wang kita pada hari ini sekalian. Mahukah kita melabur dalam sesuatu yang sememangnya tidak menjana pendapatan atau pulangan yang diharapkan? Izinkan saya membidas. Kami tidak menafikan manfaat yang dapat diraih. Mereka tak habis-habis. Inilah, itulah, komuniti lah, taman-taman lah. Tetapi masalahnya sekarang adalah tentang elemen pelaburan. Oleh disebabkan perkataan pelaburan itulah kita mengadakan sesi perdebatan kita pada hari ini. Hasil pelaburan yang diharapkan oleh pihak pencadang berdasarkan andaian sahaja. Peningkatannya adakah ia akan kekal? Lebih baik jikalau wang negara, wang kita hadirin
digunakan untuk meningkatkan produktiviti negara. Kita labur, tetapi masih di tangga ke-6 di peringkat ASEAN. Di peringkat global pula, masih jauh lagi. Peningkatan apa? Di mana kita mengatakan sia-sia semata-mata maksud tidak membawa hasil. Dalam konteks ini, kita sudah mendefinisikan frasa ini sebagai penghasilan yang tidak memenuhi ukur rata yang kita tetapkan dan yang tidak pernah pun disangkal oleh ketiga-tiga teman pencadang. Memang sudah berhasil, sedikit. Memang seperti yang dikatakan, bak lama-lama menjadi bukit. Tetapi bukit inilah yang akan menyemarakkan kepada sosioekonomi. Bukit ini adakah ia akan mengharumkan nama Singapura secara kekal, secara tetap, secara yang membawa kepastian? Hadirin, jangan salah faham kami. Memang benar bahawa sukan ada kebaikannya. Nampaknya sepanjang perdebatan ini, pihak pencadang gagal membuktikan bahawa manfaat yang diperoleh akan menjaminkan pulangan yang kami sudah mengekalkan. Pulangan, kekekalan. Jika saya melabur dalam sesuatu aspek, saya inginkan pulangan. Dua elemen penting dan yang memutuskan sama ada pelaburan itu sia-sia atau tidak. Mereka mengatakan bahawa pelaburan dalam sukan merancangkan ekonomi negara melalui acara-acara. Mereka pun telah memberikan contoh Grand Prix. Ini tidak benar kerana pelaburan dalam sukan banyak bergantung pada golongan peminat tegar. Selain itu, pelaburan dalam sukan lebih pada menjana ekonomi gig. Ekonomi jangka masa pendek sahaja. Mengikut style Gegar Berganza. Ada acara, ada kerja, ada gaji. Mereka pun mengatakan bahawa sukan akan mengekalkan kemaslahatan masyarakat Singapura. Pelaburan yang dikatakan untuk kesejahteraan masyarakat hanya tertumpu pada satu aspek kesihatan sahaja, iaitu sukan senaman. Untuk mencapai kesejahteraan yang optimal, aspek-aspek kemaslahatan yang lain juga harus ada pelaburan. Antaranya kesihatan mental, keseimbangan hidup dan pelaburan masa senja. Saya akan kembali kepada hujahan penggulung saya. Hadirin, premis kami sebagai pihak penyangga mudah dicerna. Selagi pelaburan dalam sukan gagal menyumbang ke arah kemakmuran masyarakat secara saksama, gagal menganjakkan paradigma masyarakat, gagal mengoptimumkan infrastruktur dan gagal menyemarakkan sosioekonomi negara, maka gagallah pelaburan dalam sukan di Singapura. Mengapa? Kerana matlamat pelaburan yang kita harapkan tidak selari dengan realiti lanskap sukan di Singapura. Apa realitinya? Realitinya pelaburan dalam sukan di Singapura tidak menyumbang kepada kemakmuran masyarakat secara saksama. Ini telah kami tekankan dalam hujahan saya, iaitu hujah penyangga pertama. Sejak peristiwa Encik Lee Kuan Yew menitiskan air mata dan Singapura terpaksa melakar hala tuju masa depannya, keutamaan diberikan kepada usaha-usaha pembangunan negara seperti perumahan dan pencapaian akademik. Paradigma ini sudah lama tercorak dalam minda kita dan selagi paradigma ini tidak beranjak, selagi itulah sukan kurang mendapat keutamaan. Hal ini telah disampaikan teman penyangga yang kedua. Menerusi teman penyangga kedua juga kami telah buktikan infrastruktur yang disediakan tidak mapan kerana tidak digunakan secara maksimal. Dan menerusi teman penyangga ketiga, kami telah buktikan ekosistem yang sangat bergantung pada sokongan peminat dan mudah terjejas dengan lanskap persekitaran menjadi pelaburan penuh risiko. Selagi pulangan pelaburan tidak dapat diimbangi dengan realiti lanskap sukan di Singapura, selagi itulah pelaburan dalam sukan di Singapura sia-sia semata-mata. Hadirin, selaku pihak penyangga, tanggungjawab telah kami galas sebaiknya. Bukan kami buka pekung di dada dan kami sedar menepuk air di dulang terpecik ke muka sendiri. Tetapi jangan sampai anak kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Yang dihormati tetamu kehormat, pengerusi majlis yang arif lagi bijaksana, panel juri, yang disegani teman-teman pencadang dan yang dimuliakan para hadirin sekalian. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Aryan. Kritikal ya pirasan penggulung pihak penyangga. Jadi kini saya ingin mempersilakan penggulung dari pihak pencadang iaitu Aryan Al-Haq untuk menggulung maudut kita pada hari ini. Silakan. Salam sejahtera dan salam perbahasan saya ucapkan sekali lagi kepada warga Dewan sekalian. Tampilnya saya ke hadapan sekali lagi selaku penggulung pihak pencadang untuk merumuskan rentak perdebatan kita pada hari ini. Akan saya buktikan mengapa pihak penyanggah gagal untuk meruntuhkan maudut kita pada hari ini. Sebagai pihak penyanggah yang baik, mereka sepatutnya membangkitkan isi-isi yang bercanggah dengan hujah-hujah pihak pencadang. Tetapi mereka juga harus membuktikan bahawa pelaburan sukan di Singapura tidak membuahkan apa-apa hasil ataupun kesan positif secara langsung.
Tetapi warga Dewan sekalian, nampaknya mereka gagal untuk melakukan demikian kerana apa yang telah kami katakan telah berjaya menentang hujah-hujah mereka. Lantas, mauduk kita teguh berdiri. Mari kita semak balik apa yang mereka telah katakan. Warga Dewan sekalian, kami telah katakan bahawa proses pelaburan dalam sukan adalah sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tetapi pihak penyanggah hanya memfokus terhadap bukit. Warga Dewan sekalian, kami harus mengetahui bahawa setiap pelaburan memerlukan masa. Dengan itu, mereka juga telah mengatakan bahawa infrastruktur yang tidak digunakan dengan sepenuhnya. Dengan itu ia membawa kepada pembaziran. Tetapi warga Dewan sekalian, dengan pembahas pertama kami, kita pun telah membuktikan kepada warga Dewan sekalian bahawa pelaburan seperti Active SG, stadium dan lain-lain telah digunakan dengan baik. Mereka telah mengatakan bahawa Active SG hanya digunakan sebanyak 200 orang. Tetapi ini menunjukkan mereka tidak membuat kajian yang betul kerana kami telah mengatakan bahawa pada setiap Active SG terdapat 7,000 peserta yang telah menyertakan diri dalam pelaburan tersebut. Seterusnya, mereka telah juga katakan tentang bola sepak yang tidak dapat memasuki dengan izin pengerusi World Cup. Tetapi warga Dewan sekalian, kami ketahui bahawa pasukan bola sepak kami di Singapura telah bersaing dengan negara-negara lain di peringkat antarabangsa. Bukankah ini cukup menunjukkan bahawa pelaburan dalam sukan di Singapura bukan sia-sia? Seterusnya, mereka juga telah mengatakan bahawa gaya hidup sihat memerlukan aspek-aspek yang lain dan bukan sahaja kepada sukan. Tetapi warga Dewan sekalian, pelaburan dalam sukan merangkumi gaya hidup sihat, merangkumi syarat-syarat untuk kami mendapatkan gaya hidup sihat untuk mencapaikan pertumbuhan holistik warga Dewan sekalian. Dengan itu, izinkan saya untuk merumuskan isi-isi yang telah dibangkitkan. Telah bangkitnya pembahas pertama kami untuk menerangkan tentang isi kami yang pertama, iaitu penggalakan gaya hidup sihat. Kami telah membuktikan peningkatan dalam kadar penyertaan masyarakat Singapura tidak kira usia dalam pelaburan sukan seperti Active SG. Dengan jumlah peserta yang makin meningkat, ia akan mendorong warga Singapura untuk menjadi lebih sihat, proaktif dan produktif. Seterusnya, saya selaku pembahas kedua pula telah membangkit dan menerangkan tentang isi yang kedua, iaitu pembentukan masyarakat yang inklusif. Dengan pelaburan sukan dari segi kewangan dan sokongan bukan sahaja daripada pemerintah, bahkan juga daripada masyarakat umum, ia telah membentuk dan meluaskan pemikiran masyarakat Singapura terhadap golongan orang kelainan upaya. Pelaburan seperti Pelain Induk Sukan Orang Kurang Upaya telah membuahkan hasil, iaitu kejayaan para atlet Paralimpik dalam sukan-sukan antarabangsa. Kejayaan ini melahirkan rasa kebanggaan masyarakat Singapura terhadap golongan OKU dalam sukan. Akhir sekali, bangkitnya pembahas ketiga kami untuk menghuraikan tentang hujah kami yang terakhir, iaitu pembangunan ekonomi negara melalui sukan. Siapa kata permainan elektronik tidak membawa manfaat langsung warga Dewan sekalian? Pertandingan e-sukan telah meningkatkan ekonomi negara Singapura melalui pelaburan seperti pembinaan pusat pengalaman yang lengkap dengan kemudahan. Dengan itu, sudah jelas lagi nyata, sudah terang lagi bersuluh, sudah jelas lagi nyata bahawa pelaburan dalam sukan bukan sia-sia. Dengan itu, izinkan saya untuk menutupkan tirai perdebatan kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Setakat inilah perbahasan kami, mauduk disokong dengan berjaya. Wira Aljunied meneruskan legasi dengan harapan menjadi juara. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Alinan. Syabas diucapkan kepada semua pembahas kerana telah bahas dengan baik. Jadi baiklah warga Dewan sekalian, kita telah mendengarkan segala hujahan dan juga pidasan oleh kedua-dua pasukan. Gelanggang perbahasan kini ditutup. Dapat kami lihat semangat berkobar-kobar dari kedua-dua pasukan untuk memastikan gelaran juara jatuh ke tangan pasukan mereka. Dan itu, saya serahkan majlis kembali kepada Ain. Terima kasih Istinara. Hadirin sekalian, saya amat kagum dengan para pembahas kita pada hari ini. Tentu tidak mudah sekali untuk menyampaikan hujahan dengan yakin dalam masa yang ditetapkan di hadapan khalayak yang ramai. Anda setuju tak? Setuju. Dengan itu, berikan tepukan gemuruh sekali lagi untuk para pembahas kita.
Itu dia. Siapakah yang akan menjadi juara bahas 4PM 2024? Kita nantikan sebentar lagi. Dengan itu kita akan berehat sekarang. Ini saya membuat pengumuman kepada warga Dewan sekalian. Bagi semua penerima anugerah pada hari ini, silakan ke hadapan pentas untuk berjumpa dengan Puan Istinara. Terima kasih. Mari kita berehat sebentar ya. Selamat kembali warga Dewan sekalian. Kini saya tentu sekali pasti yang anda semua tidak sabar untuk mengetahui pasukan manakah yang bakal menjadi juara bahas 4PM 2024 bagi peringkat menengah. Saya terlibat dalam bahas ini waktu saya di sekolah. Darjah 4 tahun 57 itu saya dah terlibat dalam bahas. Dan sebagainya. Dan memang akhirnya dalam masuk sekolah menengah pun saya masih terlibat dengan bahas. Ada hadiah-hadiah yang masih saya simpan lagi tahu. Back in my time, we are heavily reliant on our teachers because back then there isn't much of Googling, you know, when you do your research and all that. So it's a lot of library trips, a lot of sitting together, discussion with your teachers, with your fellow debaters, with your seniors, and also, you know, when you want to know more about a certain thing, or a certain issue topic, you have to go out, meet people, talk to people. You look at the reference book, you go to the library, newspaper article, and if you want to look at past newspaper article, you have to look at the microfilms of past newspaper, and you can't even do a word search, right? No such thing. No such thing as word search. You have to think like, maybe they did talk about this on this date, so let's look for newspaper on this date, at this time. So yeah, it was a lot of memory work. Yes, yeah. Try to figure out. You vaguely remembered a lot of things, and then you just start combing and plowing and hoping that you'll get something relevant to your topics, yeah? The first day when we came, there was Bahas Muhibah, where there were debaters from Brunei, from Malaysia, and it was a friendly match, Singaporean debaters as well. So we actually come and sit and watch how they debate. And then after that, the competition starts. So after the competition, we even have Amazing Race. So it's not just Bahas 4PM Perkampungan. It's not just competition. It is holistic, you know. We all the participants at that time, we actually bonded and we formed friendships from that competition alone. And I remember vividly that the very final debate before the competition, because we were at our final round, and I think the school expected us to win definitely, because you're right at the end, might as well you just win it, right? So we were given a 2-hour talk by the head of our Malay department, and that stayed in my mind because I was like, it must be really important to her, yeah. When I joined at CCA or the interest group, it was more about theatre. So when I was given a chance to debate in Bahas 4PM, I felt like it's an opportunity of a lifetime. I felt honoured, and I want to use this opportunity to learn from the youngsters, because back then when I entered Poly, I already served my national service, so I was a little kind of like older than most of the contestants. For some of us from humble backgrounds, we felt that it was a great opportunity. There's immense sense of pride when we get to be involved in the Bahas competition. Fast forward to 2021. So I was actually quite expecting, you know, Bahas to again be held in a physical venue with like audience in front of me. And then I got to know that it is brought online, and everything is through Zoom, right? Yeah, everything is through Zoom. It's a whole new experience because to us we are also quite new to Zoom. And debating, as Nafa said, debating online and debating physically is very, very different, because you know the eye contact, yeah, and then the way you portray yourself on screen and in real life also has to be different.
certain skill set about being a good debater. It's about persuasive debating, persuasive argument, how to bring across your argument in a more sophisticated manner, and how you bring yourself genuinely. We as debaters, we share a common ground in a sense that we are on the same wavelength of thinking. We like to not only debate but discuss about ideas, exchange about ideas, and also our love for the Malay language back then was very strong. Something that will help you to think fast, act fast, and when you are there, the adrenaline rush is actually something that will spur you on to do well, not only in terms of public speaking, but it's actually something that you will take with you for life in the things that you do in future. And the nature of debate itself, you have to break it down, right? You have to digest the issues. You need to understand the pros and cons, and that actually helps you with your critical thinking, right? And also the training that debate gives you provide you with that additional edge to be able to speak better, to be a communicator, to be able to engage, with the audience, with the judges, with your opponents. And these are all very important aspects in debate that we may not realize, but it definitely enrich any students who have participated in debates generally. I coined the Kitaran Hidup Bahas 4PM, or the life cycle of a debater, whereby when they first participated in Bahas 4PM, they joined as a participant. Thereafter, they continued as a mentor or facilitator, and then be a judge adjudicator, and then go back to joining Bahas 4PM as an organizing committee, and that rolls over. So we did have talks to expand things on a community level, to expand to different schools, so that even outside of the couple of months that Bahas competition happens, you still do get that level of engagement with schools. Moving on, I hope that we could be more inclusive, and perhaps we could invite people from all walks of life, different backgrounds, to actually debate, because I believe fundamentally a debate is about discussing all of the issues and perspectives that people from different backgrounds have. And it's not about just a particular group of people having their own opinions, because if that's the case, then I guess having a debate would be pointless, right? We need to hear the views of everyone. I'm a bit hesitant and a bit afraid to join Bahas competition because of my Malay. So I think I can relate with most people out there when they are afraid to join Bahas 4PM because of their language. And so I hope that Bahas 4PM is able to change this, maybe organize, workshops or something to change this mindset and train students to improve their Malay. My hope for Bahas 4PM, it goes beyond just competition. It's supposed to instill the culture of debate, exchange of ideas, and also give birth to thought leaders to be very critical on the issues of the community, provide diverse opinions, and also the best solution of the issues that community is facing. My greater aspiration for Bahas 4PM is not just Bahas to do just the competition itself, but Bahas to elevate the Malay language to a higher level, so that the usage of the Malay language will never be lost, and the heritage and the language will always be preserved. As the Malay saying goes, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Orang Bahas ni dipatnya sudah merupakan satu dapat dianggap sebagai satu institution tau. Satu institution budaya yang harus dilembagakan, dinenekkan tarafnya dalam bentuk yang lebih sempurna. Terbang angsa, terjumpa nanas, sungai sebatang hingga ke muara. Susun bahasa, mari berbahas. Mauduk dibentang, ayuh bicara.
Berikan tepukan sekali lagi ya warga dewan sekalian. Nampaknya bahas 4PM sungguh kaya dengan sejarah. Jadi tidak hairanlah jika di kalangan kita ada nenek moyang kita yang merupakan mantan pembahas 4PM. Syabas sekali lagi 4PM, mari kita terus pacukan lagi bahas 4PM. Sebelum kita mengumumkan keputusan, pihak penganjur ingin menyampaikan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang menyertai pertandingan ini serta pengiktirafan di atas kerja keras para pembahas kita bagi setiap pusingan. Dengan itu, majlis ingin mengundang Yang di-Pertua Encik Nasar Muhammad Zain dan juga pengerusi Akademi Bahas 4PM Encik Kamal Ashraf ke atas pentas. Dipersilakan. Pertama sekali, setinggi-tinggi penghargaan kepada sekolah-sekolah yang bertanding dalam peringkat menengah Bahas 4PM 2024. Seterusnya, berikut ialah pembahas cemerlang bagi peringkat saringan. Pertama sekali, Ariel Aiman bin Norisman dari Institusi St. Joseph. Arinal Haq binti Muhammad Zuhal dari Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Ingin saya menjemput Every Dibra Nur Kusuma Nagari dari Sekolah Menengah Dunman. Seterusnya, Raja Darin Aryano bin Raja Muhammad Kabir dari Sekolah Menengah Ahmad Ibrahim. Seterusnya, Nabilah Maisara binti Muhammad Imran dari Sekolah Menengah Damai. Seterusnya, Karl Bazil bin Karl Zubin dari Sekolah Menengah DI. Seterusnya, Dian Nur Kosdina binti Nur Azhar dari Sekolah Menengah Mayflower. Dan juga Aldrich Heidrich Naiburhu dari Sekolah Menengah Swiss Cottage. Syabas juga kepada pelajar-pelajar lain yang juga telah meraih gelaran pembahas cemerlang namun tidak dapat bersama kita pada hari ini. Berikut ialah pembahas terbaik bagi peringkat suku akhir pula. Pertama sekali, Ariel Aiman bin Norisman dari Institusi St. Joseph. Anis Madiha binti Muhammad Hafiz dari Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Every Dibra Nur Kusuma Nagari dari Sekolah Menengah Dunman. Syabas. Syabas juga kepada Bonifacio Dylan Vittorio Giola yang juga telah meraih gelaran pembahas terbaik namun tidak dapat bersama kita pada hari ini. Seterusnya, berikut ialah pembahas terbaik bagi peringkat separuh akhir. Pertama sekali, Ariel Aiman bin Norisman dari Institusi St. Joseph. Tiga kali ya warga dewan sekalian.
Pembahas seterusnya sudah kita kenali, tidak lain dan tidak bukan Arinal Haq binti Muhammad Zuhal dari Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Tahniah kepada semua para pemenang. Seterusnya, majlis ingin merakamkan penghargaan juga kepada Muda SG dan Persatuan Bahasa dan Budaya Melayu Perbayu dari NTU NIE atas sumbangan mereka untuk menjayakan pertandingan ini. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan kepada semua penerima anugerah. Ingin majlis minta yang di-Pertua 4PM dan juga pengurusi Akademi Bahas untuk kekal di pentas untuk penyampaian anugerah seterusnya. Majlis ingin menyampaikan beberapa cenderamata sebagai penghargaan atas sokongan mereka sepanjang pertandingan ini. Terima kasih atas sokongan padu kepada Jawatan Kuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu MLLPC. Dipersilakan wakil bagi pihak MLLPC Tuan Farizan Amin. Terima kasih Tuan Farizan. Seterusnya, setinggi-tinggi penghargaan diberikan kepada penaja tempat sepanjang perbahasan ini. Dipersilakan wakil bagi pihak Universiti Teknologi Nanyang Institut Pendidikan Nasional NTU NIE. Terima kasih. Dipersilakan pula wakil dari Sekolah Menengah Anderson. Dan juga dipersilakan wakil bagi pihak Persatuan Bahasa dan Budaya Melayu Perbayu. Kami amat menghargai sokongan dan penyertaan anda semua untuk menjayakan dan mengerikan acara pertandingan ini. Terima kasih kepada Yang di-Pertua Encik Nasar Muhammad Zain dan juga pengerusi Akademi Bahas 4PM Encik Kamal Ashraf. Silakan. Baiklah, warga Dewan sekalian. Setelah mendengar hujahan yang disertai fakta-fakta berdasarkan industri sukan di Singapura tadi, kini tiba masanya untuk mendengar ulasan dari panel penilai pula. Apakah rumusan panel penilai tentang hujahan para pembahas? Jadi kita dengarkan daripada Ketua Penilai bagi peringkat akhir Bahas 4PM 2024, Dr. Noridah Kamari untuk ke pentas dan memberikan ulasan. Salam hormat, salam sejahtera. Saya pula yang gemuruh ya. Sebab tanggungjawab ni berat. Saya faham anda ada bertanding selama berminggu-minggu lamanya. Banyak pengorbanan, banyak pelaburan yang telah dilakukan. Baik, salam muhibah diucapkan kepada tetamu terhormat Dr. Wan Rizal Wan Zakaria, para guru, para pelajar dan hadirin hadirat yang saya hormati. Dua sekolah beradu bakat, enam pembahas melontar suara. Sama bernas serupa berbakat. Sama bernas serupa hebat. Payahlah kami mencari juara. Namun dalam setiap pertandingan akan ada kalah menangnya, akan ada naib dan juaranya. Baik, pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah kepada semua sekolah yang turut serta dalam Bahas 4PM, khususnya kepada Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah dan Institusi St. Joseph kerana mara ke peringkat akhir. Anda semua ialah pemenang di hati kami, ya. Daripada perbincangan yang ringkas yang telah kami adakan bersama para pengadil yang lain, dirasakan bahawa terdapat kelopongan-kelopongan yang sebenarnya boleh diisi dengan lebih pejal lagi.
ada peluang-peluang ya yang agak terlepas daripada kedua-dua pihak yang sebenarnya boleh dikecapi. Namun demikian, hujah-hujah berapi-api yang kami dengar sebentar tadi telah mengukuhkanlah ya pandangan kedua-dua pihak. Kemudian dalam perbahasan ya dinasihatkan daripada para pengadil bahawa untuk memelihara kontak mata ataupun untuk melihat kepada audiens, jangan terlalu bersandarkan kepada nota. Sebab sekarang saya pun tengah baca nota, saya faham ya. Kita nak tahu butiran fikiran kita kadang-kadang berlari-lari. Tapi pada masa yang sama, hormati audiens dan juga hormati pihak lawan. Pelihara adab dan etika, iaitu jaga air muka pihak lawan apabila bertentang mereka dipentas. Baik, secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang menarik dan diharapkan memberi manfaat kepada hadirin hadirat sekalian, dan kedua-dua pasukan telah menunjukkan dedikasi yang besar terhadap persediaan dan penyelidikan yang telah mereka lakukan. Dan dengan latihan yang berterusan daripada kedua-dua pasukan, kami yakin ya bahawa setiap pembahas mempunyai kewibawaan dan kemampuan untuk menjadi penceramah yang cemerlang pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Norida atas ulasan yang padu dan juga kata-kata nasihat yang bernas. Inilah masa yang kita nanti-nantikan. Saya sudah lupa berapa kali saya ulangkan ini, tapi saya janji inilah masa yang kita nanti-nantikan. Pasukan manakah yang bakal digelar sebagai juara Bahas 4PM 2024? Sebelum keputusan diumumkan, majlis ingin mengundang tetamu kehormat kita, Dr. Wan Rizal Wan Zakaria yang akan diiringi Yang di-Pertua 4PM, Encik Nasar Muhammad Zain, dan juga pengerusi Akademi Bahas 4PM, Encik Kamal Ashraf ke atas pentas. Dipersilakan. Baiklah, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada panel penilai kita pada hari ini. Majlis ingin menjemput panel penilai kita ke atas pentas untuk menerima token penghargaan. Dipersilakan Ketua Penilai kami, Dr. Norida Kamari. Seterusnya Tuan Hairianto Diman. Seterusnya dipersilahkan Cikgu Nur Hafiza Ismail. Dipersilahkan Cikgu Muhammad Faizal Jasman. Dan akhir sekali Tuan Rehmi Mahzam. Terima kasih kepada panel penilai kita pada hari ini. Warga Dewan sekalian, keputusan sudah pun ada di tangan saya. Mari kita menjemput semula para finalis kita ke atas pentas. Saya akan umumkan pembahas terbaik bagi sidang perbahasan pada hari ini dahulu. Baiklah, pembahas terbaik bagi sidang perbahasan pada hari ini jatuh kepada
Ariel Aiman bin Norisman dari Institusi St. Joseph. Tahniah sekali lagi, kini saya akan umumkan pula pembahas terbaik keseluruhan siri Bahas 4PM 2024 peringkat menengah. Pembahas yang akan menerima gelaran ini ialah Ariel Aiman bin Norisman dari Institusi St. Joseph. Syabas sekali lagi. Baiklah, warga dewan sekalian, siapakah juara pertandingan Bahas 4PM 2024? Di atas pentas giat berdebat, hujahan disampaikan dengan nyali, kemahiran ditonjol dengan hebat demi piala Izzuddin Tarikh Ali. Maaf, saya ulangkan sekali lagi, tak best lah kalau saya terpotong sedikit ya. Di atas pentas giat berdebat, hujahan disampaikan dengan nyali, kemahiran ditonjol dengan hebat demi piala Izzuddin Tarikh Ali. Juara bagi Bahas 4PM 2024 jatuh kepada Institusi St. Joseph. Syabas juga kepada Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah kerana merangkuli gelaran naib juara untuk pertandingan ini. Dengan itu, saya mengundang naib juara. Tepukan sekali lagi untuk Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Okey, kita beri ruang untuk mengambil gambar dahulu. Terima kasih. Seterusnya saya mengundang juara Bahas 4PM 2024 Institusi St. Joseph. Kita beri ruang untuk bergambar dahulu ya. Baiklah, syabas. Tepukan gemuruh untuk kedua-dua pasukan pada hari ini. Kini, terima kasih. Institusi St. Joseph sudah boleh mengambil tempat duduk. Baiklah, tahniah kepada kedua-dua pasukan ya. Kini, Yang di-Pertua 4PM Encik Nasra Muhammad Zain akan menyampaikan token penghargaan khas kepada tetamu kehormat kita Dr. Wan Rizal kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih Doktor. Kami berharap Bahas 4PM bukan hanya dapat mempertingkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan inovatif dalam kalangan belia Singapura, malah dapat memupuk penghargaan dan semangat untuk memartabatkan bahasa Melayu.
Sebelum kita berpisah, terima kasih kami ucapkan kepada tetamu kehormat kita sekali lagi pada hari ini, Dr. Wan Rizal Wan Zakaria serta warga Dewan sekalian kerana menyerikan acara pada hari ini. Tepukan untuk anda juga kerana menyerikan acara pada hari ini. Saya ada sedikit pantun untuk mengakhiri acara pada hari ini. Jadi saya cuba sikit ya. Pak Harun memakai kopiah diperbuat daripada baldu yang utuh. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bertemu lagi jika berkesempatan, saya mewakili Ahli Jawatan Kuasa Bahas 4PM 2024, Nurul Ain Harun mengucapkan salam hormat dan semoga berjumpa lagi.